أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usia yang Allah lanjutkan hinggalah ke saat ini dan digandakan dengan pelbagai nikmat bagi memudahkan kita mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga pengabdian kita ini berlangsung hinggalah ke penghujung hidup kita, dan Allah menerima kepulangan kita dalam keadaan redha dan kita juga redha kepadanya. Muslimin, muslimat mati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kitab 40 hadis penawar hati oleh Ustaz Mak Fahmi Zamzam, hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 dibuat tajuk jauhi tempat rehat yang sempit. Jauhi tempat rehat yang sempit. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Qala أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنيئا ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Rawahu Tirmizi. Artinya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya dan baginda melihat beberapa orang di kalangan sahabat
yang tertawa terbahak-bahak. Lalu baginda bersabda, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang ini. Oleh itu, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mati. Maka bahwasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur, melainkan kubur berkata kepada manusia, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku kasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku berbuat baik bagimu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Dan apabila dikuburkan orang yang sangat banyak berbuat maksiat, atau syak perawi hadis, iaitu seseorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini, baginda menyelangkan di antara jari-jari tangannya. Kemudian baginda SAW bersabda lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemborkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia dalam keadaan demikian itu sehingga sampai waktu untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan sesebuah kubur. Ada kalanya merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga, atau salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan, menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, nikmat atau seksa kubur adalah satu perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati ketika ia berada di alam barzah, yang merupakan tempat hentian sementara yang memisahkan antara alam dunia ini dengan ketibaan hari kiamat yang akan menyelesaikan segala hal ehwal manusia, baik ke syurga maupun ke neraka. Maka sesiapa yang selamat di dalam kuburnya, berarti telah terbuka untuknya jalan yang akan menyampaikannya ke dalam syurga. Sebaliknya, sesiapa yang diseksa di dalam kubur, maka itu adalah petanda bahawa ia akan dijerumuskan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Oleh itu, Sayyidina Osman bin Affan selalu menangis apabila beliau melintasi kawasan perkuburan, dan beliau meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada seksa kubur, dan memohon daripadanya supaya mendapat kenikmatan dan kelapangan. Nabi yang juga terkenal, dan seperti mana pernah kita kisahkan di dalam peperangan Uhud, bagaimana Nabi SAW yang menjadi sasaran daripada tentera-tentera kafir Mekah. Orang Mekah mari ke medan Uhud, tujuan dia satu je tuan-tuan, iaitu untuk memastikan Nabi Muhammad berjaya mereka hapuskan, mereka bunuh. Kalah pun tak apa mereka, yang penting Nabi Muhammad mesti dimatikan. Tuan-tuan, dalam sejarah berkaitan dengan perang Uhud, bagaimana orang-orang Mekah mencari Nabi, sasarannya hanya Nabi. Dan tuan-tuan, dalam perang Uhud inilah Nabi telah membunuh satu-satunya manusia yang mati di tangan baginda, iaitu Ubay bin Khalaf. Kerana Ubay bin Khalaf adalah antara orang yang tuan-tuan dengan menggunakan tombaknya
Dia meluru ke arah Nabi SAW, nak membunuh Nabi. Dan Nabi dalam usaha mempertahankan diri baginda terpaksa bertindak, tuan-tuan. Akhirnya nyawa Ubay bin Khalaf, tuan-tuan, akhirnya melayang di tangan Nabi. Dan itulah satu-satunya manusia yang pernah Nabi SAW bunuh. Lain tak pernah, tuan-tuan. Dan dalam peperangan Uhud kita maklumi kepala Nabi berdarah, pipi Nabi cedera, gigi Nabi patah, tuan-tuan. Jari baginda satunya patah, baginda jatuh dalam lubang. Dan bagaimana, tuan-tuan, cerita kabar angin yang disebarkan ketika itu bahawa Nabi SAW telah pun berjaya dibunuh oleh orang-orang kafir, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila Nabi cedera sedemikian, antara orang yang mari, tuan-tuan, menghisap dan menjilat darah yang mengalir di pipi Nabi, tuan-tuan, adalah Malik bin Sinan. Siapakah Malik bin Sinan? Ayahanda kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sehingga kan dalam riwayat menyebut, Nabi menyatakan, man arada an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadha. Sesiapa yang ingin untuk melihat kepada penghuni syurga, tengoklah kepada dia, kepada Malik bin Sinan. Kerana, tuan-tuan, sesuatu yang keluar daripada tubuh Nabi bila masuk ke dalam tubuh orang lain, maka tubuh orang lain itu diharamkan daripada disentuh oleh api neraka di akhirat nanti. Beruntunglah, tuan-tuan. Ni Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri cerita satu hari, dan bagaimana Nabi masuk ke dalam masjid dan Nabi ada tempat untuk dia semayang selalu. Bila masuk, ada sahabat, tuan-tuan, yang berada dalam masjid ketika itu, yang duduk tengah gelak, ketawa terbahak-bahak. Kira istilah kita ni tak ingat dunia. Kan? Tapi tak macam kita gelak, akhirat pun lupa, dunia pun lupa. Sahabat punya gelak, tuan-tuan, Nabi buat teguran dengan cara yang lembut saja. Nabi tegur bahawa kalaulah kamu mengingati ataupun tahu apa yang aku tahu ni, tentunya kamu tidak akan jadi macam ni. Kalau kamu ingat sesuatu yang boleh menghapuskan kenikmatan, kelazatan, maka kamu tak akan jadi macam ni, iaitu ingat kepada mati. Lalu Nabi menyebut bahawa tak ada satu hari pun di alam ni, di dunia ini, melainkan setiap hari kubur akan berkata-kata, kubur akan bercakap kepada manusia yang duk berlalu, duk guna, duk berjalan atas belakang dia. Cumanya kita hak hidup ni tak dengar, tuan-tuan. Kan? Allah jadikan sebagai ujian. Kubur bercakap tapi kita tak dengar. Apa kubur cakap? Kubur kata, ana baitul ghurbah, aku ni rumah perasing, rumah yang terasing, rumah yang sunyi, tak ada siapa. Ana baitul wahdah, aku adalah rumah seorang-seorang. Tuan-tuan, walaupun mangsa tsunami di Aceh ataupun mangsa satu-satu peristiwa, tuan-tuan, ada yang dibuat kubur besar, dikebumikan ramai-ramai. Tak tahulah agama apa dah, macam di Aceh tu, Islam ke Kristian ke tak tahu, kubur besar. Tapi, tuan-tuan, walaupun sedemikian, masing-masing ada kubur sendiri sebenarnya. Kubur bercakap, tuan-tuan, untuk jadi peringatan. Ni Astara Jabat dulu kata dia tak percaya dengan siksaan kubur, pasal tak ada dalam Quran cerita siksa kubur, dalam hadis-hadis sahih pun tak ada, dia kata. Tuan-tuan, kita mengaji pada pagi ni bagaimana kubur bercakap. Kan, kubur bercakap. 2 tahun lepas kita bercara cerita bagaimana alam yang Allah jadikan ni semua berbicara. Dan mereka, tuan-tuan, bercakap memuji Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah. Pokok-pokok yang kita nampak macam tak berfungsi ataupun duduk diam je, tak hidup macam sedemikian. Tapi dengan teknologi moden, bagaimana, tuan-tuan, orang di barat dapat untuk mendengar, tuan-tuan, suara yang mereka yakin bahawa suara tu suara daripada pokok, yang daripada satu universiti ke satu universiti mereka bawa rakaman suara tersebut. Tuan-tuan, pihak universiti tak tahu, tuan-tuan, nak bagi jawapan, tapi mereka yakin kata suara daripada pokok seolah bercakap. Dan bila dibawa, tuan-tuan, kepada satu universiti yang dia punya grup kumpulan untuk mengkaji itu, salah seorangnya adalah orang Islam, di mana, tuan-tuan, bila suara itu berbunyi, mereka dapat melihat di skrin tahu apakah perkataan tersebut. Tetapi bila, tuan-tuan, sampai dia men-skrin, dia kata ni kalimah Allah, ni nama Tuhan. Masya Allah, tuan-tuan,
pokok juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ni tuan-tuan semua Allah bagi, Allah jadi, dan mereka taat kepada Allah kecuali manusia dan jin yang buat macam-macam masalah tuan-tuan. Kubur bercakap. Insya-Allah kalau kubur bercakap tuan-tuan, tera tak bercakap pun tak lintas dah. Kalau bercakap tak tahu. Lagi tak lintas lah. Kan? Tapi itulah ujian. Bila dia bercakap, kita tak dengar, tuan-tuan, kita duk rasa selamat. Bahkan ada tuan-tuan pergi ke kubur, minta lagi dekat kubur tu tuan-tuan, bawa dengan yang golek macam-macam. Kan? Hantu pula takut kan dia. Dia tak takut kan hantu tuan-tuan. Muslimin, muslimat mati sekalian. Rupanya bercakap yang kata kubur ni, ana baitul qurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, aku ni rumah tanah dia. Wa ana baitud dud, dan aku rumah cacing, rumah ulat. Masya-Allah tuan-tuan, Raja Abdullah mati baru ni. Kan kita orang tunjuk gambar macam mana Raja Fahad dulu pun macam itulah. Tuan-tuan, diusung pi macam tu, tak ada buat majlis perarakan yang menunjukkan kehebatan, tak ada. Bawa pi ke kubur pula kubur awam, tak ada tulis-tulis apa pacak tuan-tuan, batu je. Kan? Kalau hidup macam tu juga tuan-tuan, kan hebat. Kan? Waktu hidup tak boleh nak bayanglah kemewahan mereka, orang-orang besar. Kerabat di Raja Saudi kita tak boleh nak bayangkan tuan-tuan. Kan? Kalau pi luar negeri ni dengar cerita, kerabat-kerabat ni kira catat turis kapal terbang untuk bawa balik barang yang di shopping tu daripada luar negeri. Hidup tuan-tuan, kalau zuhud, mati nampak zuhud, hidup lebih-lebih lagi lah perlu dizuhudkan. Tuan-tuan, rumah kaya terang mana, istana sebesar mana sekalipun, tapi bila mati tuan-tuan, Allah, kan 6 kaki lebar dia, dalam dia berapa lagi tuan-tuan? 7 kaki. Terbesar tu je rumah, masya-Allah. Kan sedangkan waktu hidup tak dapat nak bayang, masuk dalam rumah pun sesat. Punyalah besar, punyalah luas tuan-tuan. Kan macam Al-Ghurafi, kan seorang billionaire daripada Kuwait dulu kalau tak silap, yang tuan-tuan kekayaan dia dianggarkan sekitar 30 bilion duit kita ni. Tapi bila meninggal, tuan-tuan orang tanya mana ke istana dia, orang tunjuk tuan-tuan kubur yang ada satu kayu ditulis nama Qurafi. Itulah istana dia sekarang. Tak ada apa pun di kubur tu tuan-tuan. Itulah hakikat tentang penghujung hidup kita. Tuan-tuan, hari ini kita duk fikir tentang kita nak kereta yang cantik, yang laju. Tuan-tuan, moga-moga di akhirat nanti tuan-tuan, kenderaan yang kita akan naik juga cantik dan laju. Itulah keutamaan kita. Kalau di dunia ni kita naik laju, moga-moga kita sampai cepat ke surau. Kalau kereta kita laju waktu hidup di dunia, sisi tinggi tuan-tuan, moga-moga sampai kita lah antara yang terawal ketika nak sembahyang jemaah, nak dengar kuliah. Bukan sisi tinggi tapi duduk di sisi ataupun di ujung tu, mai akhir baru sampai. Kita tuan-tuan bercara bagaimana kita nak tuan-tuan lepas kita mati ni, kita nak duduk di dalam kubur yang selesa, yang luas. Tuan-tuan, di dunia ni kita fikir kita nak selesa, nak rumah yang hebat. Masya Allah, tuan-tuan, keutamaan kita bagaimana kubur yang kita akan diami. Itulah rumah kita buat sementara, tapi lebih lama daripada rumah yang kita diami. Ada orang yang bina rumah, tuan-tuan, rumah dia sehingga akan dia lupa ke rumah yang akan dia diami. Masya Allah, buat rumah besar tak apa, tapi ingat itu hanya sementara saja. Dia fikir tentang pakaian dia, tapi dia pakaian yang dia akan pakai terakhir sekali ketika dia nak meninggalkan dunia. Masya Allah, tuan-tuan, dia duk jaga tubuh badan dia, duk bagi nak segak rupa dia, bagi putih. Apa nama? Aku putih. Nak bagi putih ini macam-macam tuan-tuan. Masya Allah, dia usaha ataupun tidak untuk memastikan berseri wajahnya ketika mana dia meninggalkan dunia ini, dan ketika mana dia berpakaian serba putih sahaja kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kubur berbicara, bercakap tuan-tuan, tapi kita tak dengar. Fa idza dupina al-'abdul mu'min qala lahul qab. Bila seseorang hamba yang beriman dikebumikan, kubur itu akan berkata marhaban wa ahla. Selamat datang. Masya Allah, dia sambut tuan-tuan. Dia sambut dengan penuh seronok. Kerana apa? Kerana dia kata mulah
hamba orang yang paling aku sayang, yang paling aku suka duk berjalan di atas belakangku. Hari ini urusanmu telah diserahkan kepada aku. Mu tengok apa yang aku akan buat kepadamu. Fayattasi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu babun ilan jannah. Lalu dibukakan baginya, kubur itu dipeluaskan sampai sayup mata memandang. Lalu dibukakan baginya tuan-tuan satu pintu daripada syurga. Muslimin muslimat mati sekalian, Imam As-Suyuti sebut dalam ziarah ila alim kubur, ila alamin qabr, ziarah kepada alam kubur. Tuan-tuan, bila seseorang tu nak mati, tuan-tuan, Nabi sebut ada dua pintu di langit. Satu pintu, pintu amal. Satu pintu lagi, pintu rezeki. Bila seorang tu, tuan-tuan, dia mati, kedua-dua pintu tu akan ditutup, tuan-tuan. Ditutup. Pintu amal tertutup kerana apa? Mati. Tak ada dah amalan untuk dia dapat buat, tuan-tuan, yang akan naik melalui pintu tersebut. Yang keduanya, pintu yang akan tertutup ialah pintu rezeki. Kerana kita, tuan-tuan, selagi kita hidup di dunia ni, yakinlah rezeki kita tak putih, tuan-tuan. Selagi mana kita masih hidup, bermakna rezeki yang Allah tetapkan dan akan sampaikan kepada kita tetap akan ada sampailah kita mati. Jangan bimbang. Kerana matinya seseorang hamba bila mana rezeki dia dah pun habis. Stok habis. Tuan-tuan, ni keyakinan yang perlu ada iman, tuan-tuan. Bila pintu rezeki pun ditutup, bermakna habislah untuk dia hidup di muka bumi ni. Jibril dan malaikat Israel, tuan-tuan, malaikat maut akan turun, dan tuan-tuan akan turun daripada langit, tuan-tuan, mengikut riwayat dua malaikat yang duduk jauh, tuan-tuan, duduk jauh, yang akan mendekati, tuan-tuan, orang nak mati ni adalah malaikat Israel, malaikat maut, yang seperti mana riwayat pertama sebut, tuan-tuan, dia duduk tengok muka kita ni, tuan-tuan, seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebut, sehari 360 kali, tuan-tuan. Dia tengok muka kita. Kita yang tak perasan. Ada riwayat lain kata sekitar 60-70 kali. Tiap-tiap hari dia tengok muka kita. Dia tengok, duk gelak banyak lagi. Kita tak perasan, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila dia mari, tuan-tuan, untuk bertemu dengan hamba Allah yang baik, yang soleh, tuan-tuan. Malaikat Israel, malaikat penjabut nyawa ni, tuan-tuan, dia akan mai cabut seperti mana cabut ayak keluar, tuan-tuan. Dicabut macam ditarik ayak. Mana dia nampak macam tak menyakitkan, walaupun sebenarnya sakit. Tapi itulah yang lembut yang dilakukannya. Malaikat ni akan cabut, tuan-tuan, dengan penuh kelembutan supaya si hamba ni tak menderita, tak menderita sangat-sangat, tapi hakikatnya sakit. Seperti mana riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila beliau tengok Nabi nak wafat, Nabi pun sebut kata sakit. Sayyidah Aisyah kata, kalaulah ada orang cerita kat aku, kata orang tu mati muda, mati tak sakit, aku tak mengambil peduli, kata Sayyidah Aisyah. Kerana apa? Kerana dia tengok bagaimana Nabi pun mengerang sakit ketika mana nyawa mula ditarik, tuan-tuan. Sayyidah Aisyah kata, aku tak mau komen apa-apa. Tuan-tuan, bila nyawa dikeluarkan, akan diserahkan kepada dua malaikat yang tunggu daripada jauh tadi, tuan-tuan. Mereka bawa turun daripada langit, tuan-tuan, dengan kapan daripada langit, bawa wangi-wangian daripada langit, tuan-tuan. Mereka akan sambut roh itu, dan mereka akan kapan, mereka akan letakkan minyak wangi, dan mereka akan beriring untuk naik ke langit, tuan-tuan. Dan bila lintas, tuan-tuan, tiap-tiap langit tu malaikat akan tegur. Malaikat kata, siapa tu? Roh siapa tu? Tuan-tuan, dimaklumkan, dibagi tahu nama fulan bin fulan, fulan bin, dibagi tahu nama. Bakat doa untuk kebaikan untuknya, tuan-tuan. Sehinggalah Allah Ta'ala akan mengarahkan supaya dia ditempatkan di kalangan Illiyin. Tapi, tuan-tuan, orang yang jahat, langit pun tak terbuka, tuan-tuan. Masya Allah. Ni orang-orang soleh, orang yang baik, tuan-tuan. Dia akan dilayan dengan sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan, tuan-tuan, diberikan kedudukan yang menggembirakan dia. Wa idza dufina al-abdul fajir awil kafir. Tapi bila mana dikebumikan orang-orang yang hamba yang jahat ataupun kafir, kubur akan kata la marhaban wala ahla. Tak ada selamat datang untuk hang. Hang adalah manusia yang paling meluat jalan atas belakangku. Hari ini urusanmu diserahkan kepada aku. Mu tengok apa aku nak buat hari ini. Lalu fayaltaimu alaih hatta yaltaqiya alaih wa takhtalifa adla'u. Nabi kata kubur tu akan menghimpit dia sehingga akan berselang sulang rusuk dia. Nabi tunjuk macam tu, tuan-tuan.
Orang yang jahat, tuan-tuan, riwayat menyebut malaikat maut mai, tuan-tuan, ambil mai dalam keadaan serba menakutkan dengan pakaian hitam, tuan-tuan, nampak kan tak seperti mana dia nak ambil nyawa orang beriman dalam keadaan serba putih, berseri-seri, wangi, seronok, siapa-siapa tengok dia. Tuan-tuan, minta maaf, kita rasa tak pernah tengok lagi. Kan? Almarhum Syekh Dr. Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, kan, syahid mihrab, mati, tuan-tuan, ketika tengah tafsir Quran dalam masjid, kan, lepas maghrib, digelar syahid mihrab. Tuan-tuan, Dr. Said Ramadan Buti sebut dalam kisah ayah dia, hadza walidi, ni ayah aku. Ayah dia faqih Syam, Syekh Mula Buti, ulama terkenal dulu sehingga akan digelar dengan faqih Syam, tok guru kepada bumi Syam. Tuan-tuan, bila dia sakit teruk, bila Dr. Said Ramadan Buti sakit teruk ketika remaja dia, tuan-tuan, dia sangka tak ada harapan, orang pun duk main cerita kata tak ada harapan nak boleh hidup panjang ni. Tiba-tiba dia tengok di hujung kaki dia satu hari, tuan-tuan, dia sebut bagaimana seorang pemuda yang dia tengok duk senyum dengan wangi, dengan pakaian serba putih. Dia kata, hak ni lah dia duk tunggu ni. Kan, dia duk tunggu kerana tak tahan dengan sakit. Dia harap kalaulah mati baik untuk dia, dia lebih suka untuk mati. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia tengok di depan kaki dia, di hujung kaki dia, seorang pemuda yang cantik, handsome, putih, serba putih pakaian dia, dengan senyuman yang manis. Dia kata, dia berdasarkan apa yang dia mengaji, ni adalah malaikat maut. Dia harap moga-moga nyawa dia diambil kerana apa yang dihadapi daripada sakit tu rasa-rasanya berat sangat. Tapi tuan-tuan, senyuman malaikat tu rupanya, tuan-tuan, bukan untuk ambil nyawa dia. Tiba-tiba bila hilang ruyup daripada pandangan dia, tiba-tiba jiran sebelah rumah ayah dia kedengaran, tuan-tuan, suara orang menangis, teriak, tuan-tuan, terisak-isak. Rupa-rupanya malaikat, dia kata, mai ziarah aku tapi ambil nyawa orang sebelah. Mujok, tuan-tuan, kalau kita kan, kita dua orang macam itulah, mai ziarah orang sebelah atau takat ziarah kita ambil orang sebelah, kan. Tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan, dia tengok, tuan-tuan, dia kata keyakinan dia malaikat maut, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, bagaimana dia mai dalam keadaan elok, tapi bila hamba tu jahat, dia mari, tuan-tuan, dalam keadaan menakutkan, dengan busuk, dengan hitam legam, pakaian pun hitam, menakutkan, tuan-tuan. Mari ambil dalam keadaan kasar. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan, macam kapas yang basah, tuan-tuan, diletakkan batang besi yang panas. Tak tu, tuan-tuan, angkat, tuan-tuan, besi yang panas itu akan tarik, tuan-tuan, melekat di batang besi itu kapas-kapas yang basah tadi, tuan-tuan. Gambaran nyawa orang yang jahat bila dicabut keluar, tuan-tuan, seolah-olah hak ada dalam perut dia dan yang ada dalam tubuh badan dia, daripada urat tulang belulang pun nak tercabut keluar. Allah, tuan-tuan, Allahumma yassir, ya Allah, pemudahkanlah, ya Allah. Nak tercabut keluar ni macamlah jawapan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata macam batang duri yang diletakkan atas kain ataupun atas kapal, bila ditarik tu, tuan-tuan, dan macam batang pokok bunga mawar, bunga ros tu yang berduri, tak atas kain, tuan-tuan, tak atas kapal, dia punya duri tu akan cakok, tuan-tuan, kain ataupun kapal tu lekat, tuan-tuan. Macam itulah gambaran bila mana roh nak keluar, kata Nabi Ibrahim. Lepas dia dah mati, Allah tanya, macam mana Ibrahim merasa dengan kematian? Rasa macam, tuan-tuan, batang yang berduri itu tarik, tuan-tuan, nak keluar sekali benda-benda lain yang ada dalam tubuh badan, tuan-tuan. Tuan-tuan, duk tunggu dua malaikat yang bawa, tuan-tuan, perkakas daripada langit nak sambut roh tu dalam keadaan, tuan-tuan, yang cukup hina, busuk, tuan-tuan. Bila nak nak lintas langit, tuan-tuan, tak terbuka. Bahkan dalam perjalanan tu malaikat pakat duk menyumpah, busuk, tuan-tuan, kerana tak tahan dengan apa yang mereka hidu, tuan-tuan. Masya-Allah. Dengan sebab itulah, tuan-tuan, kan, ulama menyatakan bila kebaikan kita buat, tuan-tuan, kedudukan kita di sisi malaikat makin suka, rasa bau wangi itu ada, tuan-tuan. Tapi bila kita buat kejahatan, malaikat tak mau duduk dengan kita dah, antaranya dengan sebab busuk, tuan-tuan. Bila buat kebaikan, wangi malaikat berdamping dengan kita, masya-Allah. Jadi masuk dalam kubur, kita tuan-tuan akan menghadapi ujian di dalam kubur dengan muka nakir, tuan-tuan. Ada himpitan dia pula lagi, masya-Allah, tuan-tuan. Dengan sebab itulah Nabi anjurkan kepada kita baca tiap-tiap malam suratul Mulk, kerana orang yang beramal dengan suratul Mulk akan terhindar daripada fitnah kubur. Orang yang mati pada malam ataupun hari Jumaat akan terfitnah dan akan terhindar daripada fitnah kubur. Orang yang mati syahid, tuan-tuan, juga akan terhindar daripada fitnah kubur.
mati kerana sakit, ni sakit perut ni, kan, ada masalah di bahagian perut juga, tuan-tuan, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, juga akan terhindar daripada fitnah kubur, tuan-tuan. Golongan siddiqin lagi lah, tuan-tuan. Dan orang yang waktu dia sakit, tuan-tuan, sebelum dia meninggal, sakit yang membawa kematian, dia duk baca selalu qul huwallahu ahad, juga, tuan-tuan, berdasarkan hadis akan terselamat daripada fitnah kubur. Muka nakir, tuan-tuan, antara fitnah kubur, tuan-tuan. Himpitan kubur antara fitnah kubur, tuan-tuan. Nabi sebut, tuan-tuan, berkaitan dengan himpitan kubur ini. Inna lil qabri da'tatan walau na ahadun naja minha la naja Sa'du ibn Mu'az. Nabi kata sesungguhnya bagi kubur ni ada himpitan. Kalaulah ada seseorang yang selamat daripadanya, tentu selamat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Tapi kita baca ada orang yang akan terhindar daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, orang mati malam Jumaat atau hari Jumaat yang beramai suratul Mulk selalu. Ni ada pengecualian dia. Ni Nabi sebut pula kubur tu ada himpitan dan semua orang akan dihimpit. Termasuklah kalau yang selamat tentu Sa'ad bin Mu'az akan selamat. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az bila dia mati, tuan-tuan, akibat kecederaan parah, tuan-tuan, dalam satu peperangan, tuan-tuan, bergegar arasy Allah Ta'ala. Kerana bergegar, malaikat yang duk tanggung arasy Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, punya seronok kerana nak menyambut roh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan, ni pemimpin daripada golongan Ansar yang Nabi pernah, tuan-tuan, arahkan kalangan sahabat Ansar dia, qumu li sayyidikum, bangun hormat kepada pemimpin kamu. Nabi tak benarkan sahabat bangun hormat dia. Untuk diri baginda tak mau, tuan-tuan, sahabat bangun hormat. Tapi untuk orang lain, Nabi ajak hormat orang yang ada kedudukan dalam kalangan kamu. Akrimu karimal qaum, kata Nabi. Hormatlah orang yang mulia di dalam suatu kaum tu. Orang ada kedudukan, orang yang ada pengaruh, yang ada orang tapi dia baik, hormat, layan dia, bangun hormat dia. Dan Nabi ajak sebegitu. Tuan-tuan, 3 tahunnya Sayyidina Sa'ad, tuan-tuan, sempat hidup dalam Islam. Masuk Islam umur 30 tahun, tuan-tuan, ketika Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, dia beriman dah di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, 6 tahun saja duduk dalam Islam, tuan-tuan, tapi Masya Allah, 6 tahun tu bernilai, tuan-tuan, sehingga kan kematiannya, tuan-tuan, disambut dengan penuh kegembiraan oleh malaikat-malaikat penanggung arasy. Ini antara malaikat kelas A, tuan-tuan, yang seronok dengan kematian Sayyidina Sa'ad, tuan-tuan, Masya Allah. Tapi kok mana dia kena himpit juga, tuan-tuan. Rupa-rupanya Sayyidina Sa'ad ni, tuan-tuan, ada satu masalah, tuan-tuan, yang bila Nabi SAW cerita kepada sahabat-sahabat, Nabi duduk menengung, tuan-tuan, tepi kubur Sayyidina Sa'ad. Nabi minta sahabat tunduk, tuan-tuan. Nabi kata, Sayyidina Mu'az ni kena himpit. Tuan-tuan, macam mana aku kena himpit? Bila ditanya kepada ahli keluarga Sayyidina Sa'ad ni, ada satu masalah berkaitan dengan ayat kencing dia. Cuci kencing tu, tuan-tuan. Kan kita maklum Nabi sebut 3 perkara yang menyebabkan kebanyakan orang kena himpitan dan kubur, siksa kubur ni. 3 perkara ni lah yang selalunya orang tak boleh ranggap kecil. Pertama, riba. Maknanya orang tu berjalan duk cerita tentang orang. Betul tak betul cerita orang tu, dia tak kisah. Dia akan cerita mengumpat orang. Kedua, berkaitan dengan namimah. Tuan-tuan duk cerita benda-benda yang tak betul tentang orang, fitnah. Ketiga, tuan-tuan, ialah berkaitan dengan bul ni, ayat kencing. Orang kencing tak basuh, orang kencing basuh tapi tak sempurna. Dia tahu kencing dia tak lawas, dia buat macam orang lawas. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad ada masalah ni. Rupa-rupanya berkaitan dengan kencing dia, tuan-tuan. Masya Allah. Dalam riwayat lain, tuan-tuan menyebut, tuan-tuan, orang yang antara yang menghadapi walaupun dia baik, tapi tuan-tuan, pernah satu ketika dia dapat nikmat, dia tak bersyukur kepada Allah, tuan-tuan, juga dia akan dihimpit. Tuan-tuan, Imam Asy'uti membahaskan tentang himpitan kubur. Tuan-tuan, ulama menyatakan semua orang akan dihimpit, tetapi untuk orang beriman, seperti mana, tuan-tuan, seorang ibu peluk anak dia, tuan-tuan, kena himpit juga, tapi taklah seperti mana Nabi sebut berselang tulang rusuk, tuan-tuan. Tak, dihimpit, tapi himpit lepas itu dia akan terbuka luas balik. Masya Allah, muslimin, muslimat. Orang yang kena, tuan-tuan, himpitan dalam kubur, tuan-tuan, adalah antara tujuan dia, mengikut apa yang disebut kalau Imam Asy'uti, untuk menghapuskan dosa dia, tuan-tuan, yang berbaki. Kita, moga-moga Allah pun mudahkan. Nabi, tuan-tuan, ketika Sayyidina Zainab mati, tuan-tuan, Nabi duduk menengung lama tepi kubur. Nabi, tuan-tuan, masuk dalam kubur.
Nabi masuk tu dalam keadaan tak ceria, tuan-tuan. Bila Nabi naik, nampak sikit dah keresahan Nabi tu berkurang. Bila sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, aku takut, aku sedih dengan anak aku. Kerana dia tak ada kekuatan untuk menghadapi himpitan kubur. Tapi aku berdoa tadi minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk anak aku. Dan Sayyidah Ruqayyah, anak Nabi pun, tuan-tuan yang pernah jadi isteri kepada Sayyidina Osman. Bila mati, tuan-tuan, macam itulah Nabi nampak, tuan-tuan, di muka baginda, sahabat boleh tengok. Nampak, tuan-tuan, kegelisahan. Kenapa? Rupa-rupanya jawapan yang sama. Nabi, tuan-tuan, duk bimbang. Anaknya, tuan-tuan, yang akan menghadapi himpitan kubur tu, takut, tuan-tuan, terlalu keras yang akan dia tanggung. Nabi doa, minta Allah Ta'ala permudahkan. Dan Allah makbulkan, tuan-tuan, doa Nabi SAW. Tu keluarga Nabi, tuan-tuan. Macam manalah dengan kita. Imam Suyuti sebut, tuan-tuan, ada orang yang bila dia urus masuk dalam kubur untuk urus jenazah keluarga dia, dia masuk-masuk, dia tengok, tuan-tuan, dalam kubur dia masuk 2-3 orang, tapi dia masuk, dia tengok kubur keluarga dia. Tuan-tuan, luas mata memandang, sayup mata memandang. Dia tanya orang yang masuk kubur, apa nampak tak? Tuan-tuan, orang yang masuk dalam kubur sekali dengan dia tak nampak pun. Tapi dia nampak. Kubur tu Allah buka luas, tuan-tuan. Dan di dalam hadis menyebut, tuan-tuan, satu luas, Sayyidina Aisyah kata 40 hasta. Riwayat kedua 70 hasta. Dan ada ketiga-tiga yang semata sayup mata memandang. Tuan-tuan, akan dihiasi, tuan-tuan, untuk menenangkan orang yang dapat rahmat Allah dalam kubur ni. Allah akan tumbuhkan, tuan-tuan, dengan pokok-pokok hijau, warna hijau. Hijau, tuan-tuan, dia tak berwarna lain. Minta ni bukan politik, tuan-tuan. Tapi duk baca hadis tak jumpa, tuan-tuan, sebelah warna lain. Biru lagi tak ada. Tuan-tuan, hijau, tuan-tuan. Hijau ni menenangkan. Tuan-tuan, si hamba Allah yang selesai jawab, tuan-tuan, soalan man rabbuka wa man nabiyuka, tuan-tuan, dia jawab dengan elok. Tuan-tuan, tanya tentang Nabi. Nabi, rupa Nabi, tuan-tuan, akan ditayang. Siapa? Riwayat lain kata bila ditanya oleh malaikat munkar nakir, tu Muhammad. Nak kata apa kepada dia? Tuan-tuan, orang beriman kata, aku beriman dengan dia. Dia adalah utusan Allah. Tapi orang kafir ataupun orang yang buat maksiat, aku tak tahu. Aku ikut apa yang orang duk kata. Tuan-tuan, inilah bahana bila jadi pak turut waktu hidup di dunia. Tuan-tuan, ngaji dak, lepas itu dia ikut orang ramai je. Kan? Aku orang ramai. Nabi sebut dah. Apa? La yakun ahadukum imma'ah. Jangan orang di kalangan kamu ni jadi pak turut, kata Nabi. Pak turut macam mana? Dia boleh sebut in ahsanan nas ahsantu wa idza asa'u asa'tu. Dia kata kalau orang pakat buat baik, aku pun buat baik. Orang buat jahat, aku pun tumpang sekaki. Tuan-tuan, ni orang tak ada pendirian. Masuk dalam kubur macam tu juga, tuan-tuan. Jenis pak turut, tak ada pendirian, masuk dalam kubur, malaikat tunjuk tu siapa? Kalau disebut nama Nabi ni, apa mu nak katakan tentang dia? Tuan-tuan, aku macam orang lain duk kata. Tuan-tuan, dia tak boleh nak bagi keputusan, tuan-tuan. Pasal dia tak kenal Nabi, tuan-tuan, tak kenal ajaran Nabi. Orang yang beriman bila lepas jawapan, tuan-tuan, lulus jawapan dia, tuan-tuan, akan dibukakan di hujung kaki dia pintu yang menghala ke syurga Allah Ta'ala. Tapi di hujung kepala dia, tuan-tuan, dibuka satu pintu ke neraka. Dia kata tempat ni Allah tempatkan untukmu di dalam neraka ni, tetapi Allah gantikan dengan syurga. Lalu pintu neraka tu dijauh, tuan-tuan, sehinggalah dia tak rasa, tuan-tuan, bahang daripada pintu neraka tersebut. Dia duduk tengok di ujung kaki dia yang menghala ke syurga. Tuan-tuan, ketika itu, tuan-tuan, Nabi kata bila keadaan seorang hamba yang beriman macam tu, dia tengok, tuan-tuan, keadaan satu pintu yang menyampaikan dia ke syurga dengan bau, dengan nikmat dalam syurga tu, dia nampak dah sikit. Tuan-tuan, orang yang duduk dalam kubur tu, dia terasa nikmat, tuan-tuan, dia tak sabar nak tunggu hari kiamat berlaku. Dia tak sabar, tuan-tuan, untuk berkumpul dengan keluarga dia di akhirat nanti, untuk sama-sama dapat tempat yang sama. Tuan-tuan, kita maklumi dah. Banyak kali kita sebut orang mati, tuan-tuan, akan dibagi tahu, dimaklumkan apa ahli keluarga dia buat. Allah, tuan-tuan, hak ni lah. Moga-moga jadi, tuan-tuan, faktor alasan untuk kita tak buat maksiat paling lekeh. Moga-moga macam itulah. Paling lekeh, moga-moga kalau kita, tuan-tuan, diserang, tuan-tuan, dibuai dengan bisikan iblis, dengan desakan hawa nafsu untuk buat maksiat, ingat, lagi sampai cerita hang ni kat mak ayah hang kesian, kat mak ayah hang dalam kubur. Berdasarkan hadis, tuan-tuan, seperti mana kita pernah sebut, hari ramai, tuan-tuan, mak ayah ni akan dibentangkan amalan anak cucu yang masih hidup.
Mereka bergembira bila anak cucu tuan-tuan melakukan ketaatan, dan mereka akan sedih bila laporan sampai pada Ghamid itu tuan-tuan anak cucu hidup dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Taala, tuan-tuan. Jadi paling kurang moga-moga jadi rangsangan untuk kita buat kebaikan untuk mak ayah kita bergembira. Muslimin muslimat dapat nikmat tuan-tuan, dan dia mengharapkan ahli keluarga kan sebelum mati, seperti mana dalam kitab Imam Sayuti juga sebut tuan-tuan, seorang lelaki nama Sa'ad bin Jusamah. Dia tuan-tuan ni sahabat Nabi, cerita dua orang sahabat Nabi, dua-dua baik ni tuan-tuan, kawan baik. Dia kata dengan kawan dia seorang ni nama Auf bin Malik, dua orang ni berpakat, kalau kita salah antara dua orang ni, kalau salah seorang mati dulu, janji akan bertemu dalam mimpi. Tuan-tuan, janji. Kerana tuan-tuan berdasarkan ayat 42 surah Zumar tuan-tuan, yang ulama jangan sebut sebagai hujah. Yauma Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ni ayat yang menyebut bahawa roh orang mati dengan orang hidup boleh bertemu tuan-tuan. Ayat 42 surah Zumar. Dua sahabat ni berjanji. Dan tuan-tuan bila Sa'ad bin Jusamah meninggal sungguh tuan-tuan, setahun lepas tu baru bertemu tuan-tuan dalam mimpi Sayyidina Auf bin Malik. Tanya macam mana? Dia kata, alhamdulillah Allah dengan rahmat Allah, Allah ganti dosa-dosa yang pernah aku buat tu dengan rahmat dia. Tuan-tuan, bagaimana disebutkan kepada Sayyidina Auf bin Malik, aku ni ada taruh dalam tempat letak anak panah tu ada 10 dinar. Mu ambil duit tu mu pergi bagi kat orang ni. Dan bagi tahu kat ahli keluarga aku, anak aku yang perempuan umur 6 tahun tu, yang kecil tu lebih kurang macam tu, dia hanya ada masa 6 hari saja lagi untuk dia hidup. Kan? Pesan untuk mereka jaga elok-elok. Tuan-tuan, bila sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia jaga daripada tidur dan ingat kepada janji mereka dulu, dia pun jumpa dengan keluarga Sa'ad bin Jusamah ni. Kan? Pergi tengok betul sungguh, dalam tempat sarung simpan anak panah tu ada 10 dinar dan dibagi kepada orang yang diamanahkan untuk serahkan. Anak, rupanya betul ada anak kecil. Tuan-tuan, budak lagi. Dan dibagi tahu, kata yang pak bagi tahu kata anak tu yang lebih kurang umur 6 tahun tu akan hidup dalam tempoh hari. Mereka kata memang tak sihat ni, lah ni tak sihat, dia tu tengah sakit. Tuan-tuan, lalu Sayyidina Auf bin Malik pesan seperti mana sahabat dia yang telah meninggal, suruh jaga dia elok sebelum anak tu meninggal dunia. Tuan-tuan, banyak peristiwa Imam Sayuti sebut cerita pertemuan roh orang hidup dengan orang mati ni dalam mimpi, dan banyak tuan-tuan peristiwa-peristiwa yang disebutkan berlaku, seperti mana saya pernah sebut cerita ulama terkenal dalam bab perubatan Islam, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang buku-buku dia banyak diterjemahkan ke Malaysia. Tuan-tuan, Syekh Abdul Wahid Salam Bali masih hidup sekarang. Tuan-tuan, sebut dalam buku dia Salimul Batar, dia ada kawan di Mekah tu ada kawan seorang lagi. Hak ketiga meninggal. Bila meninggal, tuan-tuan, berapa hari selepas itu, hak meninggal tu datang dalam mimpi yang hidup ni dan minta tolong sangat-sangat. Tuan-tuan, dia datang dalam keadaan muka tak ceria, tuan-tuan, dengan pakaian hak dia pakai ni kain kapan nampak compang-camping. Sampai sahabat yang masih hidup ni, kawan dia ni tengok, pelik hang ni. Kan dia kata, tolonglah aku. Dia tak percaya tuan-tuan. Malam pertama mimpi tak percaya. Malam kedua tak percaya. Malam ketiga tuan-tuan, bila lepas dia jaga, dia kata tak boleh buat main ni. Tuan-tuan, sahabat hak mati tu main minta tolong, pergi jumpa dengan keluarga dia yang masih hidup, cerita. Dia minta supaya gunalah perkakas elektrik, barang hak dia tinggal itu guna dengan sebaik mungkin. Jangan guna dengan untuk maksiat. Biasa tuan-tuan, rumah ada TV, ada radio dan sebagainya. Hak hidup ni dia tak fikir apa dah. Tuan-tuan, rupa-rupanya di keluarga tu tak senang tuan-tuan. Nampak dia resah. Sedangkan dia orang soleh, orang baik ni. Bila dimaklumkan kepada keluarga yang masih hidup, tuan-tuan, pakat menjerit, pakat menangis tuan-tuan. Ada yang nak lempak kakak elektrik. Kawan hidup ni kata, ayah kamu, suami kamu bukan maksud macam tu, suruh minta guna dengan baik, bukan lempak keluar, guna dengan baik. Malam keempat dia mimpi semula bagaimana si mati tu datang dalam keadaan berkapan elok tuan-tuan, bersih elok, tak compang-camping dah, muka pun berseri-seri, dan ucap terima kasih kerana tolong dia. Masya-Allah tuan-tuan. Ni
cerita kubur, tuan-tuan. Cerita kubur. Saya ingat Syekh Manak Qattan, ulama Saudi dulu. Dia meninggal, tuan-tuan, tahun 98. Masa tu saya ingat sangat cerita ni pasal hari tu saya ada di rumah Mustafa Masyur, Mursyidul Am Ikhwan ketika itu, dan dia dapat panggilan daripada Saudi memaklumkan kata Dr. Syekh Manak Qattan yang baru meninggal dunia. Seorang alim usul fiqh, tuan-tuan, daripada Saudi. Tuan-tuan, Syekh Manak Qattan cerita tentang seorang yang kaya sangat-sangat, tapi dibenci oleh ahli keluarga dan masyarakat pasal kedekut sungguh. Masyarakat pun dia tak peduli, dia kira dengan harta dia. Ahli beradik pun tak peduli dah dengan dia. Dia kata siapa pun tak mau kawan dengan dia bila orang kaya tu sakit. Dah waktu sihat ni belagak sangat, sombong. Waktu sakit, siapa pun tu, ahli keluarga pun tak mau peduli. Dia kata aku duk pergi tengok, aku pun pergi niat moga-moga aku boleh dapat di atas sikit kan. Waktu tu remaja lagi, dia kata aku jahat masa tu. Dia kata duk pergi tu rupa-rupanya kawan ni dia punya kedekut tahap dia tak mau orang ambil harta dia, antaranya dia telan, tuan-tuan. Duk telan sikit. Bila, tuan-tuan, dia mati sungguh, orang yang urus jenazah, mandi, angkat pergi kubur ni kan, apa berat sangat ni. Syekh Manak Qattan dia kata dia tak cerita pasal dia ada target. Ada tujuan dia. Rupanya kawan ni duk makan emas perak, tuan-tuan. Dia punya kedekut sampai tahap tu. Adik-beradik tak tumpang, orang lain tak usah cerita dah. Bila dah dikebumikan, tuan-tuan, Syekh Manak Qattan punya perancangan dia nak pergi buka balik kubur tu. Kubur, tuan-tuan, di Mekah ada style jenis blok-blok tu yang bukan kambuh macam kita. Tak macam di Maklah tu ataupun dibakar. Tuan-tuan, dia pergi buka sungguh. Pergi buka, tuan-tuan, di waktu malam pergi buka dengan niat dia nak belah perut si mati, nak ambil wak keluar, tuan-tuan, emas perak yang kau tu telan. Dia kata bila dia buka, tuan-tuan, dia tengok-tengok, tuan-tuan, bagaimana emas perak yang kau tu duk telan selama ni tak jadi ketulah, cair. Dia kata benda yang keras macam tu tiba-tiba boleh jadi cair. Dia kata aku tak ingat apa dah, melainkan aku lari tinggal kubur tu, tak batai terus niat nak ambil, dia kata, apa yang ada dalam perut si mati. Dengan peristiwa tu dia kata aku bertaubat kepada Allah, aku tak mau buat dah maksiat. Tu cerita zaman remaja dia kata. Masya Allah, tuan-tuan, ada orang macam tu kan masuk kubur. Ada orang, tuan-tuan, yang nak masuk kubur, tengok-tengok batu sempadan duk tunggu dia, batu sempadan tanah. Rupa-rupanya waktu hidup dia duk peluh tanah kebun dia sikit. Dia kerja kerajin pergi kebun. Orang sebelah jiran dia jarang-jarang sekali pergi kebun. Dia ni, tuan-tuan, dia duk angkat sekaki ke tengah kaki. Batu sepadan tu dia duk ubah sikit-sikit. Bila orang sebelah mari, rasa-rasa kebun kuih ni kuih kecil. Batu sepadan ni kuih masuk dalam tanah aku. Rupa-rupa ukok betul sungguh. Berkelai, tuan-tuan, tapi dia, kawan tu tak mau juga nak mengalah. Dia kata tengok batu sepadan duk kat mana lah. Tuan-tuan, dia duk peluh tanah, tuan-tuan. Sedangkan Nabi sebut man zalama qida shibrin faqad tawwiquhu Allah bi sab'in aradin yaumal qiyamah. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa-siapa buat zalim sedengkai tanah orang, ambil tanah orang dengan cara zalim sedengkai, Allah akan gantung 7 lapis bumi di leher dia di akhirat nanti. Jengkai je. Buat pagar rumah, tuan-tuan, rumah taman, rumah perumahan, buat betul-betul atas tanah kita. Kan, walaupun mungkin rugi sikit, mungkin kecil sikit, tapi biar atas tanah kita. Ni tanah kebun. Mati, tuan-tuan, tengok-tengok orang duk nak masuk mayat ni. Batu sempadan yang dia duk ubah tu, tuan-tuan, tunggu dia dah dalam kubur. Oh, tuan-tuan, nauzubillah min zalik. Muslimin, muslimat mati sekalian. Siapa tu? Habis dah kot masa. Kuam pun mati dah. Oh, tu mati, alhamdulillah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi azab seksa kubur, himpitan kubur ni, ulama kata seperti Imam Suti sebut, orang kafir akan kekal sampai kiamat berlaku. Tetapi orang yang beriman, tuan-tuan, ketika mana dia baru diletakkan dalam kubur saja, tak kekal. Kan, ni bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Kena tak teruk, tuan-tuan. Tapi kalau yang beriman ada dosa banyak, dia akan kena juga teruk, tuan-tuan. Dan moga-moga Allah Ta'ala bantu memudahkan dan meringankan kita. Allah Ta'ala, Nabi juga sebut, dia akan dihantar oleh Allah Ta'ala untuk duduk sekalian kubur 70 ekor ulang. Ulang ni, tuan-tuan, wallahu alam lah, hanya Allah Ta'ala yang tahu dia punya besar dia. Ada riwayat sebut, tuan-tuan, sebesar batang leher unta. Allah, tuan-tuan, kan?
Ulang tu 70 ekor. Kalau seekor tu dia punya bisa dilepas sekali. Kalau ke muka bumi ni bisa tu disembok tu oleh ulang tu seekor je. Muka bumi ni tuan-tuan dogang terus. Mampu terus tuan-tuan tumbuh-tumbuhan dan takkan tumbuh dah apa-apa pokok dah. Tu baru seekor tuan-tuan ulang. Ni 70 ekor yang akan gigit. Dah ulang besar, bisa punya dahsyat. Tubuh kita ni besar mana tuan-tuan? Masya Allah, tak dapat untuk kita bayangkan. Kita jumpa ulang, tengok ulang lidi pun lari dah. Ulang daun pun lari dah. Tambahlah ulang kita tak dapat bayang. Kan kita, saya ingat dua peristiwa yang banyak kali saya sebut berlaku di Bakar dulu tahun 99 dan juga di Ma'lah kan, yang disebut oleh ada Syekh Mutawi Haji daripada Malaysia kita ni yang tengok ulang, tak pernah tengok ulang yang warna dia. Duk tunggu ni orang usung satu jenazah daripada orang Mesir, perempuan nurse misi yang meninggal di Saudi kan, lari berselerak apa semua ni, lari dia yang bawa anak ni jatuh, anak tak sedap. Bila dah sampai tempat yang baru sedap, anak tak ada dalam dukungan dia, menjerit-jerit. Sahabat kita ni duduk di hotel, dia tengok bagaimana orang bertempian lari di Ma'lah, turun pi tuan, lepas mayang asap dengan abang dia pi tengok Ahmad yang duk urus jenazah, urus kubur situ orang negro dengan kawan-kawan duk usung satu jenazah mayat perempuan kerja nurse di Saudi asal Mesir. Tengok lubang kubur tuan-tuan di Ma'lah, bagaimana ular yang besar sebesar pembeluk, warna-warni yang tak pernah ditengok, tak pernah dilihat sedemikian rupa ular. Mata dia tumpu ke jenazah yang duduk atas bawah. Pindah pergi kubur ni, korek lain, pergi kubur lain yang dah siap korek. Tengok ikut 3 lubang tuan-tuan, ular tu ikut juga. Akhirnya orang kata tak boleh ni, rasa-rasa tak boleh dikebumikan di tanah haram, kena kebumi di tanah halal ni jenazah ni. Baru bawa pergi ke Jeddah. Tahun 99 VIP meninggal aksiden di Madinah, nak dikebumi, rusung pergi ke Bakar. Ada pelajar Malaysia baru ni meninggal tuan-tuan, lelaki perempuan meninggal aksiden, dikebumikan di Bakar. Masya Allah tuan-tuan, tu antara tempat orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi terpilih tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan, diusung ni dah VIP nak ke bumi di Bakar lah kan, mungkin rasa layak kot usung tuan-tuan, tak sempat masuk kubur ular tuan-tuan duduk tunggu, dan bahkan terpa ular yang besar lilit, dan semua orang boleh dengar, yang tak pensan boleh dengar bagaimana tulang belulang mayat VIP tu tuan-tuan diremuk, dipatahkan oleh ular tersebut. Na'udzubillah tuan-tuan. Jadi ular-ular ni kita tak dapat nak bayangkan tuan-tuan kan, duduk kan. Adakah orang jenis hak dapat gelaran raja ular, manusia ular, duduk dengan ular ratus ekor ular berbisa macam hak dapat rekod dunia? Mereka tu agak-agak selamat kot no dalam kubur. Tak ada kan. Tak ada hak mati. Raja ular dulu pun mati pasal kena bisa kan, jari kudur ni pernah kena sengat, pernah kena gigit. Allah kan, walaupun hidup ni duduk dengan binatang berbisa mesti ular, tapi tak dapat untuk dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan dalam kubur. Tuan-tuan, dia akan himpit, dia akan seksa sampailah hari kiamat, hari hisab. Kata Allah Ta'ala, Nabi SAW, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur sama ada menjadi taman daripada taman-taman syurga, au hufratun min hufarin nar, ataupun menjadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Masya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntut kelapangan kepada kita dalam kubur nanti. Kan, ummati ummatun marhumah, ada satu hadis tuan-tuan, tadkhulu quburaha bi zunubin kal jiban. Umatku adalah umat yang dirahmati, masuk ke dalam kuburnya dengan dosa-dosa seperti gunung, kata Nabi. Wa takhruju minal qubur wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya lil amwati was sadaqat wad du'a wa qiraatil Quran. Dia keluar daripada kubur tu dalam keadaan dah terampun dosanya. Jadi masuk dosa macam gunung, kata Nabi. Tapi bila selesai nanti fasa duduk dalam kubur, keluar daripada kubur nanti, dosa terampun dengan sebab istighfar ahli keluarga orang-orang ataupun orang-orang yang masih hidup yang duk minta ampun untuk dia. Masya Allah, beruntunglah ahli keluarga kita yang ingat kat kita tuan-tuan, lepas kita mati nanti.
ataupun punya sahabat-sahabat yang ingat kat kita selalu lepas kematian kita. Kena pesan tuan-tuan, pesan kat anak isteri, pesan kat sahabat handai, kalau aku mati dulu ingatlah kat aku sama tuan doa. Was-sadaqat, terampun dosa dengan sebab sedekah. Wad-du'a, dengan sebab doa orang yang masih hidup. Wa qiraatil Quran, dan dengan sebab bacaan Quran. Bacaan Quran yang dihantar pahalanya untuknya. Ta'tihimul bihal malaikah fi atbaqin min nur muqammarah, yang pahala tu dibawa oleh malaikat dalam bekas-bekas yang dibuat daripada cahaya. Bimana din min sundusin wa taqul li ahadihim hadhihi al-hidayah ba'asaha ilaik fulanun fayasurruhu zalik wa yafrahu bih. Malaikat tu bawa tuan-tuan pahala tu dalam satu bekas daripada cahaya yang dibungkus dengan tuan-tuan sapu tangan daripada sundus, dan dia akan kata kepada hak si mati tu, ni hadiah yang dihantar kepadamu oleh fulan, oleh si fulan. Maka si mati tu punyalah seronok tuan-tuan dan bergembira dengan apa yang sampai kepada dia. Muslimin muslimat, anasu man yakudul mayit fi qabri idza dharahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Nabi kata orang yang mati tu, mayat tu seronok sangat-sangat dan kubur bila mana dia dizarahi oleh orang yang dia sayang sewaktu hidup di dunia. Tuan, kita harap di keluarga kita boleh ziarah kita selalu bila kita nak kubur. Tapi nak tahu ziarah tak ziarah mereka kat kita, kita dengan ayah kita sekarang lah, dengan mak kita, kita ziarah lama mana sekali. Kalau jauh, kita ingat selalu dengan doa, dengan istighfar, seperti mana Nabi sebut riwayat daripada Abu Ya'la, innar rajula la tartafi'u darajatuhu fil jannah, seseorang tu akan diangkat darjatnya dalam syurga, sehingga akan dia tanya kat malaikat, anna li hadha, macam mana aku boleh dapat ni? Malaikat jawab, bistighfari waladikalak, dengan sebab istighfar yang anak-anakmu diucapkan untukmu. Masya-Allah tuan-tuan, moga-moga ada pesanan untuk anak-anak kita untuk mengingati kita lepas daripada kita tak ada nanti. Dan moga-moga kubur yang kita akan diami, tak kira lah di mana sekalipun, kan, kubur walaupun hebat tapi tak dapat menghalang daripada muka nakir, tak dapat menghalang kalau sesaat datang. Ni kubur tuan-tuan, orang Cina beli ratus-ratus ribu, kan. Saya bila Cina mai pelawar nak jual tanah tuan-tuan, dia tak mau jual ke orang, dia kata nak jual untuk sekolah. Kayu tolong Tuhan Allah, dia kata. Ada orang nak jual murah 3 juta. Allah, 3 juta antara mana duit, kan, lebih kurang 13 relung depan rumah ayah saya. Waktu ayah saya hidup, nak beli kat tuan betul yang Melayu, tak mau jual. Akhirnya Cina tipu tuan-tuan, pergi sandak di bank, duit dia ambil, perumahan tak edi pun. Cina dia beli buh nama seorang datuk daripada Baling, tak boleh buh nama dia. Betul nak jual, tak laku tuan-tuan, tak tahulah. Saya pun doa tuan-tuan lama sangat, minta lah, tak ada orang beli dan ada duit boleh kat aku. Doa macam tu. Dia main tuan-tuan dengan seluar pendek. Dia kata saya nak bagi. Kan, tolong Tuhan Allah ni, dia kata orang, dia kata. Saya kata mana ada duit. Dia kata you buat macam Tok Kong ah. Buat apa Tok Kong? Tak macam Tok Kong, dia kata. Tok Kong ah, dia tembuk anak dia 5 orang, semua mengaji UK, dia kata. Semua dia sarah sendiri. Tak apalah, dia kata ni anak dia kata pun UK juga, anak dia ikut seorang. Tuan-tuan, anak dia mengaji sekolah swasta, dia kata, sekolah Cina swasta. Dia kata biasa tiap-tiap tahun diumumkan dan apa penyata defisit, biasa dia kata sejuta ataupun paling kurang 800-900 ribu. Dia kata duit tu tiap-tiap tahun selesai. Pasal apa? Tok Kong bagi, dia kata. Oi, saya tanya Tok Kong banyak duit lah. Tok Kong buat bisnes jual tubuk, dia kata, jual kubur. Oh, patutlah tuan-tuan, tanah lah ni Cina dia beli, dia buat kawasan perkuburan, kan. Macam nak beli dekat Rawang tu tuan-tuan. Depa pula kubur Cina ni mesti cari hak bukit-bukit, kan, dekat jalan raya. Pasal bila masuk kubur, lepas keluarga balik, celek-celek mata tu dia nampak jalan raya, nak balik ke rumah dia macam mana. Tu fahaman depa, kan, fahaman orang Cina. Dan ke bumi mesti tengah hari, tak boleh ke bumi pagi ataupun petang atau malam, mesti tengah hari. Pasal tengah hari tu yang duduk dalam kubur duduk tanya orang tu balik makan nasi. Jadi waktu tu kalut simpan tuan-tuan, simpan cepat-cepat supaya hak balik hak duk tanya tu mai tengok, 2 orang berkelahi, dua orang tu malaikat muka nakal. Ni lama ke baru ni?
tuan-tuan duk tanya, ni hak ni kita pernah tanya ke tak? Pasal tadi pasal banyak tak ada. Korang kata, bayar aja biar terlepas daripada soal semua kadang tuan-tuan. Fahaman mereka lah tuan-tuan. Tuan-tuan saya tanya berapa orang tokong duk jual? Dia kata paling kurang, dia kata satu lubang paling lekeh 50,000. Kalau beli keluarga ni satu, dia kata kalau beli seragam satu set ni, dia kata 100,000 harga dia. Dan kalau dibuat tu jenis binaan apa semua tu, tuan, dia kata satu kubur boleh mencecah 1 juta. Tu dia patutlah kaya. Tu pula simpan abu pula ada pula harga dia. Tuan-tuan, macam-macam boleh patutlah kaya sungguh. Tuan-tuan, kubur walaupun hebat dera tu tuan-tuan. Hantar dah kereta, bakar dah kereta kan berbuah duit apa semua. Tak peraya tuan-tuan. Ni kekayaan yang tak dapat untuk menghalang. Tuan-tuan, baru ni ada heboh satu kedai stik tuan-tuan di Kuala Lumpur ni yang cas tuan-tuan satu bis RM9,388.50. Tuan tengok dalam Facebook ada cerita kan. Saya tengok apa dia makan kedarah apa ni? Kan makan daging panggang ni. Baru saya teringat tuan-tuan kan. Datuk Tuan-Tuan dengan Ustaz Nik Zawawi tuan-tuan pernah pergi ke kedai tu. Dan tokek kedai tu belanja tuan-tuan. Belanja ni hak paling lekeh. Daging stik tuan-tuan, hak dia paling lekeh. Dia kata ni hak biasa Ustaz. Kalau biasa pun ni lebih kurang RM600. Tu dia RM600. Apa nak tokek dia umur 60 lebih dah, 63 lebih kurang. Mustafa Osman yang pernah jadi pemotong daging tuan-tuan dan bertanggungjawab bahagian masak daging tuan-tuan di istana Ratu Elizabeth daripada tahun sebelum penyakit lembu gila dulu. Duk istana, dia kata ada surau, dibagi surau cantik, dia kata 3 orang yang orang Islam. Kan Ratu Elizabeth, dia kata istana ni diharamkan masuk babi. Babi tak dibenarkan masuk dalam istana. Pasal kotor. Tak boleh. Arak minum pasal untuk panas badan, bukan untuk mabuk-mabuk di istana. Nak hidang, dia kata dia kena letak tangan di dada. Tangan kiri di belakang, tangan kanan di dada. Pasal apa? Ahli kerabat bila nak makan, mereka akan tengok makanan yang disediakan oleh tukang masak ni bersih ke tak, dengan tengok dia punya kuku. Jadi nak tengok tu tak di dada di tangan kanan ni. Baru boleh tahu bersih tak bersih. Allah bagi rupanya dia ni tangan dia hidup tuan-tuan untuk potong daging, dan dia tahu daging mana yang terbaik. Menyebabkan harga tuan-tuan makan berapa jenis ya. Makan 2-3 orang tapi tuan-tuan sampai 9 dekat 10,000. Gambar pun saya tengok dengan Tun Daim pun semua ada. Masya Allah tuan-tuan. Kan? Tinggal anak 4 orang dengan isteri di Malaysia tahun 89. Pi ke UK tuan-tuan. Pi makan, tak tahu minum, tidur pun mula-mulanya ikut tepi jalannya. Kerja lepas tu jadi pemotong daging kedai Pakistan. Pasal tak mau kerja dengan orang putih, takut kena potong daging babi. Tuan-tuan, duk mengaji berkaitan dengan daging daripada lembu tu beranak sampai lembu tu duduk dalam pinggan. Mengaji dia. Kira alim sungguh bab daging ni. Sehingga pindah kerja tuan-tuan dengan syarikat pembekal tunggal daging untuk istana. Dia tak tahu, dia kata orang test dia. Bagi duduk dalam satu bilik, bagi satu par lembu, bagi sebilah pisau dan satu batu pengasah. 10 minit selesai. Dia potong ikut saya. Rupa-rupa mereka jadi buat temu duga, test untuk dia. Lepas tu dia tuan-tuan, dia bagi peluang kerja dengan syarikat besar tu. Dia mula kerja daripada bungkuih daging sampailah dia boleh masuk ke istana tuan-tuan, kerana syarikat tu pembekal daging tunggal untuk istana. Dia kata orang makan daging ni sebut darah tinggi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal cara untuk penyediaan daging tak kena. Kan? Dia kata diajak waktu dia duduk kerja sana, dia ajak perah macam mana daging, simpan dalam peti sejuk macam mana. Kerana darah dalam daging dia kata akan mati, darah aktif tu akan hilang fungsi dia bila 21 hari daging tu, lembu tu disembelih. Lepas tu okey dah kalau nak makan. Saya pun tak tahu tuan-tuan menu dia macam mana sampai dekat 10,000. Tapi dia katanya istimewa pasal dia potong tangan dia tu bila dia potong daging, dan dia tahu daging yang mana yang terbaik di badan lembu tu. Wallahu alam tuan-tuan. Tuan-tuan nak try, tuan-tuan bawa pergi lah, bawa cek. Kena bawa cek. Masya-Allah. Nikmat makan tuan-tuan petera tu. Moga-moga tuan-tuan kita hidup di dunia ni penuh dengan kenikmatan. Mati nanti juga tuan-tuan Allah pun mudahkan nikmat dengan apa yang kita lakukan.
Jadi Nabi pesan untuk muslimat, untuk orang perempuan. Seorang perempuan ibadat tak seperti mana orang lelaki. Kan kerana Nabi sebut, aku tengok kebanyakannya pun neraka ada perempuan. Lalu Nabi pesan suruh perbanyakkan sedekah. Rupa-rupanya sedekah ni tuan-tuan adalah benda yang cukup penting. Kerana seperti mana kita baca ayat Quran, fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Orang nak mati tu tuan-tuan, bila dia nak mati, dia minta satu yang minta. Ulama ulah tuan-tuan, orang nak mati ni kalau dia bukan dia kalau orang baik, kalau dia beriman tapi tak baik, ataupun orang kafir apatah lagi. Bila nak mati tuan-tuan, dia tak minta, ya Allah, kalau aku panjang umur aku nak pergi haji. Aku akan pergi buat puasa, aku akan sembahyang. Tak tuan-tuan. Quran sebut fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bagi sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Ulama kata bila orang nak mati tuan-tuan, Allah Taala tunjuk bagaimana kesan daripada sedekah yang dia bagi tuan-tuan, tak macam dengan ibadat-ibadat dia, sehingga kan dia teringin dan harap dapat hidup dipanjangkan, dan dia punya janji dia akan sedekah dengan harta benda dia. Tapi Allah tak akan lanjutkan. Rupa-rupanya hebatnya sedekah. Tuan-tuan, muslim-muslimat, insya-Allah kita akan sambung dengan depan dan minta maaf ambil masa pagi ini agak panjang. Hadis yang ke-37, siapa orang yang bijak? InsyaAllah bulan depan dengan izin Allah SWT. Muslimin, muslimat, mati sekalian, seperti biasa ada jualan rempah. Cuma bawa ikan dengan daging ayam je tuan-tuan. Sampai tumis apa semua tak buat, minta maaf. Kelang-kelang ribut nak balik. Jadi kuliah malam ni pun tak tunggulah. Saya hantar anak 2 orang pergi duduk kat Ustaz Yusani. Anak-anak pun tak mau mengaji sekolah sendiri tuan-tuan. 3 orang duduk luar lah. Sokak tu pun macam tu. Pasal duduk tengok seronok, mereka tengok seronok duduk asrama, tapi tak mau mengaji sekolah sendiri. Saya pun memang niat macam tu. Dan mereka minta sendiri. Anak saya 2 orang duduk sebut matin. Pasal dengar kawan-kawan cerita, Matin ni Ustaz Yusani ni berjamu anak-anak murid ni hebat-hebat, makan sedap. Anak saya seorang tu kaki makan, dia dengar kok dia cerita, dia nak pergi Matin. Dia baru tahun ni ikutnya baru darjah 6. Saya pun alhamdulillah lah, dah dia nak pergi mengaji. Hantar pergi 22 bulan 12 itu. Hari ni tuan-tuan baru boleh jumpa 44 hari. Di kuarantin oleh Ustaz Yusani. Siapa tak boleh waris, tak boleh pergi. Kalau waris tu Ustaz Yusani kata waris tu dijemput untuk kuliah ke ceramah, anak main nak salam kena lari, tak dijumpa. Anak kena lari, pak pun kena lari. Tuan-tuan, hari ni jumpa. Bila hari ni boleh jumpa, tuan-tuan, isteri saya kalut lah. Dia nak suruh balik, nak pergi tengok anak. Tuan-tuan, pasal cuti boleh balik kampung, bulan 3 pun boleh balik. Saya kata puas hati, hari tu doa. Saya pun kata puas hati, pasal hari tu bila hari terakhir anak tu doa, tak tangan atas kepala, doa bang, ya Allah janganlah bagi dia ingat kat keluarga. Rupa-rupanya tak ingat sungguh. Kita pun tak ingat. Kan, kita pun tak ingat, dia bertanya, puas hati tuan-tuan. Hari ni boleh jumpa, jadi nak balik terus lagi. Jadi kita, itulah saham kita, moga dapat untuk masa depan kita dengan anak-anak yang kita harapkan terbaik. Bukan untuk kita, saya untuk anak-anak, insya-Allah. Dan kalau ada sumbangan untuk madrasah Zubaidiyah yang baki daripada hutang bangunan 1.2 juta tu, alhamdulillah kita masih tinggal 150,000 saja lagi daripada 1.2 juta bangunan 4 tingkat. Dan alhamdulillah semua bahagian bangunan tu telah pun digunakan pada tahun ini, 12 kelas, dan dewan bawah, dewan makan, dewan perhimpunan pun alhamdulillah dah digunakan semenjak program Nekat 3.0 yang dirasmikan oleh Tuan Guru Presiden. Marilah sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, memudahkan urusan kematian dan urusan kubur kami ya Allah. Ya Allah, memudahkanlah urusan dan berikanlah ketenangan kepada keluarga kami yang telah meninggal ya Allah. Begitulah juga dengan kami suatu hari nanti ya Allah. Jadikanlah kubur kami dan kubur ahli keluarga kami yang kami sayang ya Allah daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.